أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الله, jazakallah khair. Sangat membantu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita teruskan sesi berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke bab yang keempat pada muka surat 51. InsyaAllah kita cuba habiskan 2 bab pada malam ini. Jadi setiap sesi tu kita ambil 2 bab. Jadi insyaAllah akan berbaki 2 lagi sesi dan kitab ini habis. Alhamdulillah. Baik, bab yang keempat adalah mengambil contoh dan tauladan. Bab yang keempat adalah mengambil contoh dan tauladan. Ini merupakan salah satu perkara yang penting jika sekiranya seseorang itu ingin mengubah keadaan dirinya kepada sesuatu yang lebih baik. Sebelum saya mulakan dengan bab yang keempat ini, suka untuk saya sebutkan suatu athar daripada Bukhari dan juga Muslim, di mana Nabi SAW, kita tahu bahawa selepas perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun 6 Hijrah, Nabi mula mengantar surat kepada para pembesar, dan di antara perkara yang sahabat memberikan nasihat kepada Nabi SAW, bahawasanya pembesar ini tidak akan menerima surat daripada mana-mana kerajaan melainkan kena ada cop ataupun mohon rasmi. Lalu Nabi SAW mengambil cincin, dan cincin itulah yang dijadikan cop tempek dekat surat. Dan Nabi SAW makai cincin itu, dia punya mata itu berada dekat dalam. Boleh faham kan? Cincin tu kat luar kan ada mata dia tu. Mata dia itu berada dekat dalam. Jadi pada permulaan Nabi SAW mengambil cincin daripada emas. Bila para sahabat melihat keadaan Nabi mengambil cincin daripada emas, maka sahabat pun berbondong-bondong mengambil cincin daripada emas. Sampailah satu hari Nabi SAW tahu perubahan syariat, dilarang lelaki ini memakai emas. Lalu Nabi SAW berdiri di atas mimbar, dia kata tidak halal untuk seorang lelaki memakai ini. Lalu Nabi campakkan, dan sahabat pun campakkan. Kemudian Nabi gantikan dengan cincin yang diperbuat daripada fiddah, daripada perak. Nak tunjuk kat sini bahawa kedua itu mainkan satu benda yang sangat penting. Dan kita tahu dalam perjanjian Hudaibiyah, umrah itu tak jadi. Nabi SAW suruh sahabat tahallul, maksudnya lepaskan, tukar status daripada muhrim kepada bukan muhrim, ialah muhrim, mahram, yang haram dikahwini muhrim, ihram itu, dengan mencukur kepala. Apakah sahabat melakukannya? Sahabat berkeras nak teruskan umrah. Akhirnya Ummu Salamah beri cadangan dekat Nabi SAW untuk Nabi keluar membutakkan kepala. Akhirnya bila sahabat melihat perbuatan tersebut, sahabat juga berbondong-bondong membotakkan kepala. Menunjukkan bahawa kebersamaan satu manusia kepada manusia yang lain mempunyai kesan. Dan kalau satu orang ingin berubah kepada satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, katanya aku dulu tak solat, aku ini selalu pergi, waliyazubillah, selalu pergi clubbing dan sebagainya, dia kena tukar environment dia dengan berkawan dengan kawan yang soleh. Jadi ini yang Syekh ini cuba sampaikan. Kalau nak
sucikan jiwa, pergi kepada orang yang memang concern dia untuk menyucikan jiwa. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, kita sebut dalam bab qudwah. Okay? Bila kita kata mengambil contoh dan tauladan, ini kita sebut dalam bab qudwah. Ada satu orang yang kita jadikan contoh dan juga suri tauladan. Qudwah ini dapat dipecahkan kepada dua. Satu qudwah sayyi'ah, satu lagi qudwah hasanah. Okay? Qudwah sayyi'ah adalah qudwah yang buruk, yang patut kalau kita jumpa benda itu berada pada keliling kita, kita cepat-cepat jauhi. Dan satu lagi adalah qudwah hasanah, inilah yang kita bicara pada malam ini. Qudwah hasanah ini pula dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Satu mutlaqah, satu lagi muqayyadah. Apa maksud mutlaqah? Diri dia itu sendiri memang patut diikut, tanpa dipersoal, tanpa kita tanya kenapa dan kenapa. Mutlak ini maksudnya adalah kita ikut tanpa kita tahu pun tak apa. Dan itu berada pada diri Nabi SAW. Ini mutlaqah. Kita dengar sahaja, kita faham dengan kefahaman yang betul, kita ikut. Satu lagi, ini mungkin sebahagian orang tersalah sangka, iaitu qudwah muqayyadah, qudwah yang terikat ataupun terkait, ataupun yang kita panggil muqayyadah ini tidak mutlaklah maksud dia. Ini para salihin dan juga para ulama. Kalau mereka buat satu benda yang betul, kita ikut, dan kalau mereka tersilap, kesilapan mereka itu kita tak ikut. Jadi itu. Muka surat 53. Syekh ini mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik untuk kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyaknya dalam masa susah dan senang. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ini, salah satu perkara yang banyak disebut dalam Quran adalah kisah-kisah Nabi terdahulu. Kenapa itu? Salah satunya para ulama sebutkan litasliyatin Nabi, untuk menghiburkan keadaan kesusahan Nabi SAW kita menghadapi perit dakwah. Dan itu juga salah satunya adalah menjadi qudwah untuk Nabi, untuk ikut. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Ini banyak kali disebut ni, uswah hasanah, uswah hasanah. Kerana apa? Salah satu benda yang boleh menolong manusia itu berubah menjadi baik adalah dengan ada qudwah hasanah, qudwah yang baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung lagi pada ulasan Ibnu Katsir kat bawah itu, salah satu perkara yang tidak kita boleh nafikan adalah kita ini kaum muslimin ataupun dalam dunia Islam ini, kita kekurangan qudwah yang ditonjolkan. Yang kebanyakan kalau kita tanya student-student kita kat sekolah, dekat universiti mana-mana, kalau kita tanya siapa kamu punya suri tauladan, siapa kamu nak jadi, budak-budak lah biasa, sama ada dia akan sebut siapa, artis ataupun atlet. Dan kita jarang produce qudwah. Jadi kita juga mengharapkan bila kita menyampaikan sesuatu, pelapis-pelapis baru ini, musim-musim yang berada kat depan ini, menjadi qudwah kepada tidak-tidaknya keluarga ataupun masyarakat muslim-muslimat berada. Ini adalah kemuncak kepada kita mengaji ilmu, supaya kita juga boleh jadi qudwah, duat dan juga qudwah kepada orang lain. Dan kita jarang meng-highlightkan kita punya qudwah, maksudnya orang-orang yang soleh yang baik. Bukan kita nak kemasyhuran, tetapi di antara benda yang sangat lacking dalam dunia Islam ini adalah kita kekurangan qudwah. Siapa kita boleh sebut itu? Kalau kat Malaysia ni lah qudwah kita mungkin berapa kerat dan pusing-pusing situ sajalah. Jadi kalau kita cuba, kita jadi qudwah kepada orang lain. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, "Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini merupakan prinsip terbesar dalam mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan dan
hal ehwal baginda. Wa qala al-Hasan rahimahullah, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang, dia kata kami cinta kepada Tuhan kami. Yes. Ini merupakan bukti keimanan. Cinta kepada Tuhan adalah bukti satu orang itu beriman. Dia itu memang solid Islam dia. Ketika kalam itu bergema, kami cinta Tuhan, kami cinta Tuhan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta akan aku, seolah-olah Allah Ta'ala sebut macam itu, maka kamu ikut Rasul yang aku utuskan. Muka surat 55, fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti atas betul cinta akan Allah Ta'ala. Kerana li'anna ittiba'a wal iqtida'a bin Nabi, kerana ikut Nabi, wasayra ala minhajihi, dan berjalan di atas manhajnya al-qawim yang tegak lurus, huwa ainut tazkiyah, itu adalah sendiri penyucian jiwa. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil satu orang itu boleh sucikan jiwanya dengan mengikuti jalan selain daripada Rasul. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, sekarang ini Rasul telah pun meninggal dunia. Kita tak nampak Rasul ratusan tahun. Sahabat pun kita tak nampak. Jauh zaman kita ni dengan zaman salafus salih. Jadi sekarang ni siapa kita nak ikut? Mungkin ada suara mengatakan kita ikut hadis Nabi. Kalau boleh baca sendiri, faham sendiri, telaah sendiri, very good. Tapi sekarang ni siapa kita nak ikut? Kan selalu dekat Baitul Salam ni apa? Cerita tentang kepentingan mencari apa, guru, memilih guru. Katalah satu hari muslim-muslimat tercampak dekat satu kawasan yang memang guru yang mengajarkan agama itu mungkin kurang ataupun tak ada. Contohnya lah kan, tercampak dekat apa? Dekat Bali ke, dekat Phuket ke, kat mana-mana yang memang tak ada dalam masa yang lama. Mustahil kita ini tidak terpengaruh dan juga mempengaruhi. Bila kita dekat masyarakat, sangat mustahil muslim-muslimat kita berdiri tegak macam itu aja. Sama ada kita mempengaruhi ataupun kita terpengaruh. Kalau kita sampai ataupun jumpa kepada keadaan seperti itu, di mana kita patut cari? Orang yang macam mana patut kita jadikan qudwah? Baik. Sini saya ingin sebutkan satu perkara yang mungkin pernah didengar, tapi dia menjadi satu benchmark kalau kita nak cari qudwah. Okay. Kita nak cari qudwah, ya pastinya kita nak cari yang ikut sunnah, ikhwah salaf kita ataupun guru-guru. Tapi katalah benda tu kita tak jumpa kan, setidak-tidaknya apa? Baik, Ibrahim An-Nakhai pernah berikan satu benchmark kalau kamu nak cari guru itu macam mana. Katalah kita pun tak clear dia punya manhaj macam mana. Ibrahim An-Nakhai menyebutkan, dia kata, kanu idza atau rajul liyakhudhu anhu. Dia kata mereka ini mula-mula kalau mereka nak mencari ataupun menuntut ilmu kepada satu orang lelaki, satu apa benda yang dia tengok? Nazaru ila salatihi. Dia tengok solatnya macam mana, sempurna ke tak sempurna. Ni pergi masjid ke tak pergi masjid ni. Dia kata kita mesti, dia ikhwah salaf ni, dia lelaki. Dia satu benda yang ganjil kalau kita kata ikut sunnah, tapi kita tak pergi masjid. Kalau terlepas sesekali tu, mungkin penat malam tu qiyamulan 40 rakaat. Contohnya lah dekat Imam Malik kan, dia terdengar baca kisah Imam Malik 40 rakaat bangkit, dia penat gitu. Sesekali dia terlepas tu mungkin okey. Mungkin setahun sekali ataupun setahun 2 kali tu okey lah. Tapi kalau dia tak pergi masjid, dia, ini satu benda yang sangat lacking. Wajib pergi ke masjid. Kita nak didik keluarga kita, salah satu didikan yang praktikal, maksudnya yang fizikal. Kita ajak dia
pergi masjid, adik pergi masjid, abang pergi masjid. Gitu. Jadi mereka ni kalau nak tengok keilmuan satu orang lelaki untuk diambilkan pedoman daripada dirinya, Ibrahim Nakha'i kata apa? Tengok solatnya tu macam mana dulu. Kemudian wa ila hadihi wa ila samtihi. Kemudian tengok dia punya cakap itu macam mana. Samtihi ni maksudnya akhlak dia. Kalau kita nak tengok agama satu orang, tengok dia ada ke masjid ataupun tidak. Dia buat tak agama dia. Kalau kita nak tengok macam mana perangai dia, jangan tengok kat masjid. Sebenarnya semua kat masjid tu orang baca Quran je. Pergi kat mana? Biasanya orang bergaduh ni. Kalau zaman dulu pergi ke pasar, kan pasar tu banyak bertelagah kan. Sekarang ni pasar mungkin tak ada orang sangat orang beri, order je apa, Food Panda apa, macam-macam lah, Grab Food, Shopee, apa, Lazada boleh tempah makanan. Tak ada. Ini cadangan untuk Lazada lah. Shopee dah buat, Lazada mungkin boleh buat. Tengok dekat media sosial dia macam mana. Gitu. Ibrahim Nakha'i kata tengok macam mana dia punya urusan dengan Tuhan, dan juga tengok macam mana dia punya urusan dengan manusia. Gitu. Baik. Kita sambung pada muka surat 55. Wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turukan munkaratan yudda'a fiha anha tuzakkin nufus. Baik. Perenggan ini Syekh ini cuba ingatkan kita, ada sebagian golongan-golongan sufi, taklah semua, tapi pada zaman ini terkenal. Kalau sufi ini dia mesti ada tarikat tertentu. Dia kata mereka ini a'immatud dhalal, a'immah yang menyesatkan, guru-guru yang menyesatkan. Mereka ini mencipta ataupun mereka-reka fi kulli zamanin turukan. Pada setiap zaman tu ada je cara terbaru, ada je cara terbaru. Munkaratan, dan cara itu pula satu cara yang mungkar. Yudda'a fiha anha tuzakkin nufus, dan mereka claim ikut cara kami, ikut tarikat kami, itu akan membersihkan, menyucikan jiwa kamu. Wa tuhadzibul qulub wa tuqawwit as-silata billah. Maka kan macam-macam, kata boleh menyucikan jantung hati, boleh menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mereka sebutkan wa yusuna bil inqita'anil jama'ati wal khalwati fi amakina mudhlimah. Sampailah dia seru untuk memutuskan hubungan dengan jamaah, berkhaluat di tempat yang gelap. Apakah cara ini merupakan cara Rasul? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Rasul merupakan manusia yang paling bertakwa yang pernah ada dekat muka bumi ini, tidak pernah menunjukkan cara seperti ini. Kalau ada kata tengok Rasul pada zaman tu sebelum dia terima wahyu tu, dia khaluat, itu sahaja, pada ketika tu saja. Sahabat tak pernah pun ada buat pergi gua mana-mana. Gua pun sekarang susah nak cari kan. Tak pernah ada cara seperti itu. Wa tardadi azkarin khassah, kemudian mengungkapkan zikir-zikir tertentu, wa alfadhin muayyanatin, dan lafaz-lafaz yang tertentu, yuz'amu anna tuzakki wa tuhadzib wa turabbi an-nufus ila ghairi dhalika min ad-da'awa al-batilah. Dia kata semua benda itu adalah takwaan yang batil. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdan wa ashaddu faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji' biha ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa ay yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Katanya apa? Penyucian jiwa ini lebih berat daripada merawat badan, dan asyad, lebih payah lagi. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadi, siapa yang menyucikan jiwanya dengan riyadah, amalan kerohanian maksud dia. Bukan riyadah sini maksudnya jogging ataupun bersukan, itu kita panggil sebagai riyadah jugalah. Tapi maksudnya melakukan ritual tertentu, riyadah gitu. Khalwat yang tidak diberikan petunjuk Rasul, bukan datang daripada petunjuk Rasul, dia umpama kal marid, orang yang sakit yang merawat dirinya dengan
kepala dia sendiri, maksudnya dengan fikiran dia sendiri. Wa ayyaqa'u ra'yu min ma'rifatit tabib. Apalah sangat pendapatnya berkaitan dengan pengetahuan seorang doktor. Baik. Farrusul, atibba'ul qulub. Para rasul adalah doktor hati. Fala sabila ila tazkiyatiha. Tidak ada jalan untuk menyucikannya. Wa salahiha, dan memperbaikinya illa min tariqihim, melainkan dengan ikut petunjuk mereka. Wa ala aidihim, dan di tangan mereka. Wa bimahdil al-inqiyadi wa taslimi lahum. Wallahu al-musta'an. Wa aidan fajami'ul a'mali allati laysa 'alayha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam marduda ala sahibiha, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur, saya rasa banyak kali diulang kat sini. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardudun ala sahibihi. Siapa yang buat satu amalan bukan datangnya daripada urusan kami, maka amalan itu tertolak. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum kita pindah kepada perkataan As-Sufyan ibn Uyainah, saya nak sebutkan sini di antara, kalau kita baca sejarah para sahabat, semua hampir setuju bahawa pada zaman Umar itu dia merupakan pintu kepada penutup fitnah. Dan Umar ini banyak lahirkan duat ataupun kudat, tokoh dan juga pendakwah. Ini kita bincang pasal ni kan. Zaman kita ini memerlukan qudwah. Dan qudwah itu saya tak nampak, melainkan muslim-muslimat yang berada dekat depan ni lah. Jangan tuding ke orang, ni ustaz ni yang patut kita. Ni tuding kat diri sendiri dulu. Kadang-kadang cikgu-cikgu sekolah gitu kan, antum kena hafal Quran, bukan, tapi dia sendiri tak hafal Quran. Itu masalah. Kita kena buat ini, tapi dia sendiri tak ingat ke pada zaman Al-Fatih dulu kita ada pemimpin, dia tak tuding kat diri dia kan. Dia patut kata, aku patut jadi Al-Fatih dulu sebelum kat student ataupun kita kat keluarga, bapak-bapak, anak-anak lah. Baik, saya nak ambil satu contoh Umar ini. Okay. Salim ceritakan apa yang bapak dia beritahu. Bapak dia siapa? Ibnu Umar. Bapak kepada Ibnu Umar, Umar lah. Jadi Umar ini ada satu perangai. Dia sebelum dia nak impose satu-satu hukuman ataupun larangan, dia akan bagi warning dulu kat keluarga dia. Dia kata, aku nak larang satu benda ni, dan kamu adalah keluarga aku paling dekat sekali, dalam Musannaf Abdul Razak. Dia kata, kalau kamu buat, aku akan berikan hukuman 2 kali ganda berbanding dengan masyarakat awam. Itu dia punya ketokohan. Dalam Musannaf Abdul Razak dia ceritakan, saya baca dia punya perkataan, dia akan kumpulkan, Ibnu Umar sebutkan, dia kata, inni nahaitu an kadha wa kadha, wan nas innama yanzuruna ilaikum. Ini yang kudat-kudatnya lah, asatidah lah, termasuk saya lah yang bercakap ini. Dia kata, aku nak larang satu benda kepada manusia sekian-sekian, dan diberikan, sebelum dia sebut tadi yang saya sebut tu, kalau kamu buat, aku akan doublekan dia punya hukuman. Dia berikan reason, dia kata, innama yanzuruna ilaikum nazrat thair ila al-laham. Dia kata, kamu keluarga aku, dan manusia ini dia tak tengok aku. Dia kata, dia tengok keluarga aku, dan pandangan mereka itu adalah umpama pandangan seekor burung terhadap makanan ataupun terhadap daging. Kan burung kan dia tengok makanan tu kan, dia perhati saja. Dan Umar kata apa? Fa in waqa'tum waqa'u. Dan kalau kamu jatuh terhadap larangan itu, mereka pun akan ikut sekali. Ini yang banyak orang kata, tengok ustaz tu buat, kami pun buat. Itu kita sebutkan tadi di awal. Ustaz bukan, kita kata apa, satu bukti untuk membolehkan satu benda yang dilarang. Jangan ikut ustaz, ikut dalil itu. Ini yang kita sebutkan. Kita ada qudwah yang muqayyad dan juga mutlaqah. Mutlaq tu Nabi lah. Muqayyad ni semualah, termasuk saya yang bercakap ni. Betul, kalau salah, salah lah. Umar kata, mereka itu tengok kamu ni umpama burung yang laparkan daging. Dia tengok aja kan. Jadi kalau aku sebut kat kamu jangan buat tu,
Apa agak masyarakat pada zaman Umar akan sebut? Dia kata, Umar, kau punya keluarga pun buat sekali sekaki. Takkan kau tak buat? Takkan mereka boleh, kami tak boleh? Ini kalau pemimpin pada zaman kita hari ini ataupun mana-manalah, pemimpin ini jangan difikirkan pemimpin politik saja. Pemimpin organisasi, dekat sekolah, dekat universiti, dekat mana, Baitul Salam pun termasuk sekali lah. Kalau dia buat seperti ini, insya-Allah dia akan paralel, dia punya perubahan tu paralel. Dia semua saja. Ini pemimpinnya kata berjimat, tengok keluarga dia boros. Betul perkataan Umar. Umar kata fa in waqa'tum waqa'u, kalau kamu buat, mereka akan buat sekali. Dan Umar kata apa? Wa in hababtum habu, kalau kamu jauh, kamu tak buat, mereka juga tak buat. Ini kepimpinan melalui teladan. Ini untuk kita semua ni lah. Yang pergi clubbing tu tak termasuk lah. Dia ni yang bakal-bakal kudwah kita ni. Kemudian Umar kata apa? Wa ini wallahi la utiya bi rajulin minkum waqa'a fi syai'in mimma nahaitu anhu an-nas illa adhaftu lahu al-uqubah. Ini yang saya sebutkan tadi. Umar kata, demi Allah, kalaulah tiba-tiba satu orang bawa kamu depan aku dan kamu buat benda yang aku larang, aku akan gandakan lipat kali 2 dia punya hukuman. Kalau aku sebat orang tu 10 kali, kamu akan dapat 20. Gitu Umar kata. Dan Umar berikan penegasan pada penghujung ni dalam riwayat Musannaf Abdul Razak, Muslimat. Ini benda yang menarik ni kalau ditampal dekat depan pintu. Ketua lah, ayah lah, kalau bos-bos kan. Dia kata apa? Limakanihi minni faman sya'a falyataqaddam. Kita kalau kamu nak try, silakan. Wa man sya'a falyata'akhkhar. Umar gitu, kalau kamu nak try, mai. Kalau tak nak, bagus. Gitu. Bagus ni Umar. Kita ada tak yang sekarang ni yang sikap macam Umar? Jarang lah kot ni. Baik, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa sirati wa hadihi, fama wafaqaha fahuwal haqq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sufyan bin Uyainah menyebutkan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah neraca yang terbesar. Di atasnya lah timbangan segala perkara. Di atasnya akhlaknya, sirahnya dan petunjuknya. Apa-apa yang menepatinya, maka itulah kebenaran. Apa-apa yang menyelisihnya, maka itulah kebatilan. Walihadha, dia kata, wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi ay yujahida nafsahu ala ittiba'i wal iktida' wa ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hadharu min al muhdatsati wal mukhtara'ati wat tara'iq wal mubtada'ati allati yad'i arbabuha annaha tuzakki nufus. Maka kerana itulah wajib ke atas sesiapa yang ingin menyucikan jiwanya bermujahadah melawan nafsunya untuk mengikuti, mencontohi dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam serta berwaspada daripada perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama serta segala jenis tarikat yang didakwa oleh ketua-ketuanya bahawa hal tersebut dapat menyucikan jiwa. Jadi guru ini sebenarnya sebagai perantara saja. Kita menyampaikan apa yang ada pada sunnah Rasul dan juga para sahabat, orang-orang soleh. Doa tidak menyeru kepada dirinya diikuti. Itu doa yang sebenar. Tetapi doa menyeru kepada supaya Allah dan juga Rasulnya itu diikuti. Wallahu a'lam. Bab yang kelima. Bab yang terakhir malam ini. Satu sesi 2 bab. Okey, macam itu. Satu sesi 2 bab. Ni boleh habis ni 10 minit ni. So, ni sesi hari ni kan panjang daripada pagi sampai ke malam . Tapi yang sesi pagi pun kebanyakan dah balik kan.
Ada yang mesti. Baik. Baik, penyucian jiwa dengan tahliyah dan juga sebenarnya takhliyah, cabut. Tahliyah, kalau bahasa kita ni apa? Apa tah bahasa dia ni? Nak mudah sikit. Uninstall dan juga install. Sebelum kita nak install, kita kena uninstall dulu. Takhliyah itu maksudnya cabut ataupun buang benda-benda yang tak sepatutnya. Tahliyah maksudnya kita implement benda-benda yang sepatutnya. Baik. Pernah dengar tak cerita tentang Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi? Saya rasa pernah kot dibawa dalam cerita ni. Dalam Baitul Salam ni. Ingat cerita tu, Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Saya pernah cerita dulu tentang seorang anak murid Malik. Baitul Salam yang lama lah. Yang dekat M. Koba tu. Yahya bin Yahya al-Laythi. Ini Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Mungkin ada setidah yang pernah cerita, tapi dia mengambil inilah pedoman. Sebelum kita nak jadi baik, kita pilih untuk jadi baik, yang lama tu kena ditinggalkan. Dia sama ada tinggalkan ataupun buang. Dia tak boleh kata kita nak jadi baik, tiba-tiba masih ada tangkal. Benda tu tak jadi macam itu. Macam mana pula dalam dia tu masih lagi percaya benda-benda tersebut, luar ni nak beramal dengan ajaran yang sebenar. Tak seperti itu. Baik, cerita Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi ini merupakan satu orang yang Abu Hatim sendiri, Malik ni dia banyak anak murid dan banyak riwayat yang sampai kepada kita Muwatta. Dan Abu Hatim, ketika anak dia tanya, Ibnu Abi Hatim, ini Imam Jarh wa Ta'dil, dia kata, wahai ayah, di antara banyak-banyak riwayat itu mana kau dahulukan? Dia kata, aku dahulukan riwayat daripada Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Baik, ceritanya macam ini. Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi ni masa muda ni dia suka minum nabidh. Nabidh ni bahasa kita arak. Anggur itu diperam kemudian minum, mabuk. Dekat Basrah. Kemudian satu hari Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi ni nampak ada satu rombongan datang. Dan rombongan itu ada seorang yang naik kenderaan. Siapa yang naik kenderaan itu? Syu'bah bin al-Hajjaj. Dia tokoh Amirul Mukminin fil hadis. Ini mungkin ada yang pernah dengar cerita dia kan. Ini kita nak sebut ni lah. Orang tu boleh berubah jadi pada baik, daripada jahat ke baik. Tapi dengan syarat dia kena tinggalkan kawan-kawan dia punya perangai lama tu kena tinggal. Jadi dia rasa kagum. Ada orang ada follower kan. Kan zaman sekarang ni siapa yang follower banyak tu dia anggap, oh kita tabik spring kat dia ni, hebat ni orang ni, ada follower. Zaman dulu macam gitulah lebih kurang kita. Kita rasa kagum. Ada pengikut, diorang ikut sebab nak tanya soalan, nak tanya itu ini, hadis dan sebagainya. Jadi Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi datang jumpa Syu'bah. Dia kata, engkau siapa? Sampai ramai pengikut. Dia kata, Syu'bah. Syu'bah mana? Dia kata, Syu'bah. Dia kata, siapa Syu'bah? Aku tak kenal. Sedangkan Syu'bah itu dekat Basra, di antara khalifah dengan Syu'bah, orang kenal Syu'bah lagi. Tapi biasa budak-budak muda dia tak ada apa. Mungkin zaman sekarang kita ni kaki game kan. Kaki game dia tak tahu apa perkembangan. Dia tak ajuk. Dia kata, apa kerja kau? Dia kata, aku hadis, mengajar hadis. Akhirnya apa Syu'bah kata? Apa Al-Qa'nabi kata? Hadis ni. Syu'bah alul hadis. Hadis ini bukan boleh sampaikan kepada sembarangan orang. Dia ada jalur dia kan. Mereka jaga sanad itu, supaya hadis itu tak rosak di tangan orang yang tak bersifat dengan sifat al-adalah. Akhirnya Syu'bah keluarkan pisau. Dia kata, kau nak cerita, bukan cerita sebenarnya, hadis ni maksudnya kau kena sebut hadis tu daripada jalur engkau. Jadi Syu'bah orang yang alim, bijak, dia tak pilih sebarangan hadis. Dia pilih hadis mana? Dia kata, haddathani Mansur an Rib'i an Abi Mas'ud al-Ansari. Dia kata, menceritakan kepada aku Mansur. Ini sanad yang betul lah. Daripada Rib'i, daripada Abu Mas'ud al-Ansari, bukan Ibnu Mas'ud. Apa hadisnya? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Dia kata di antara perkara yang manusia dapati daripada perkataan Nabi-Nabi terdahulu menjadi warisan. Kalau engkau tak malu, buatlah apa yang kau nak. Syu'bah pula. Al-Qa'nabi terpukul dengan hadis itu. Dia rasa apa? Dia rasa malu. Akhirnya Al-Qa'nabi campakkan pisau dia. Kemudian dia balik rumah. Dia kata, mak, ditumpahkan semua arak. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala, muslim-muslim boleh baca cerita tu. Ditumpahkan semua arak dia. Dia kata, kejap lagi kalau kawan aku datang, berikan dia jamuan. Dia kata, aku dah berubah. Akhirnya Al-Qa'nabi pergi ke mana? Ke Madinah, jumpa Imam Malik selama 30 tahun. Dan di antara yang paling sikoh meriwayatkan daripada Imam Malik. Saya nak rujuk kepada perkataan Al-Qa'nabi sini, perbuatan Al-Qa'nabi. Dia balik rumah tu, dia terpanah dengan perkataan Syu'bah. Syu'bah sebut sikit je. Dia tak guna perkataan sukhriya apa lah kau ni. Dia beri hadis. Hadis tu kena dekat stempel dekat muka dia, dia malu. Qa'nabi pergi rumah dia, dia tumpahkan ke semua arak. Ini maksudnya sebelum dia nak jadi apa, star dalam bidang ilmu, dia buang perangai-perangai lama. Dia tumpahkan semua arak dan dia tinggalkan kawan-kawan dia dekat Basrah menuntut dekat Imam Malik, dan dia mula zaman selama 30 tahun. Lama tu 30 tahun. Akhirnya di penghujung Al-Qa'nabi balik ke Basrah. Sebab apa dia nak balik Basrah? Dia nak jumpa Syu'bah ni. Tetapi Syu'bah pada ketika itu telah pun meninggal dunia. Jadi satu-satunya hadis yang Al-Qa'nabi ambil daripada Syu'bah itulah, inna mimma darakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi ini perubahan yang mungkin kenalah dengan tajuk yang bab yang kelima ni. Sebelum kita nak berubah, kita pilih nak jadi menuntut ilmu, perangai lama kena buang dahulu. Kalau orang itu kaki kelabing, terus tinggalkan. Merokok, buang rokok. Sekarang ni yang bahaya bukan rokok, vape tu. Kadang budak-budak universiti pun kadang sebelum pergi kelas tu memvape dulu sebelum masuk kelas. Dan bau dia tu susah nak detect, rokok wangi gitu. Budak sekolah lagi lah, kadang masuk kedai vape, beli macam-macam, dia yang bentuk pensel pun ada, macam apa, kecil-kecil itu, isap pot ni. Tu dia punya. Gitulah. Kadang kita buat spot check ada. Itu bahaya tu. Jadi siapa nak berubah, kena buang benda-benda tersebut. Memang kena buang total. Kecuali lah kalau ada mudarat. Kecuali kalau ada mudarat. Contohnya apa? Ini contoh yang realistik lah, dadah. Dia memang kena pergi jumpa pakar dan dia akan kurangkan sikit-sikit. Kalau tak, dia akan jadi. Sebab ada satu orang ditanya ustaz, dia kata, ustaz, macam mana nak ni? Dia terus tinggalkan, menggigil badan dia. Sakit. Jadi dapatkan nasihat perubatan. Kalau kes seperti macam dadah itu, memang kena tinggalkan kalau nak berubah jadi orang yang baik. Baik, muka surat 63. Inna hakikat tazkiyah takhliyatun nafsi awalan. Dia kata hakikat tazkiyah takhliyah an-nafs. Takhliyah maksudnya kosongkan jiwa itu, bersihkan. Bitathhiriha anir radha'il wal ma'asi wal dhunub, dengan menyucikannya daripada perkara-perkara yang jijik, kemaksiatan dan juga dosa. Thumma tahliyatuha, kemudian barulah dipakaikan. Ba'da dhalika bi'fil ta'ati wal qurubat, dengan perkara-perkara ketaatan dan juga perkara yang menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Baik. Khudh min amwalihim, ambil daripada harta mereka. Ini sedekah, sebagai sedekah. Allah Ta'ala sebut apa kat sini? Tutahhiruhum, supaya mereka itu punya jiwa jadi suci. Setelah daripada itu barulah Allah Ta'ala perintahkan wa tuzakkihim, dan bersihkanlah biha wa salli alaihim, dan doakanlah untuk mereka.
Baik, saya potong ke yang kat bawah tu. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ay yuqli'a awwalan 'anidh dhunubi wal athami allati tufsidu al-qalb wa tahjubu anhu nural hidayah. Siapa yang ingin menyucikan jiwa, fala budda, tidak dapat tidak, ayyuqli'a awalan, dia kena cabut terlebih dahulu dosa-dosa, allati tufsidul qalb, dosa-dosa dan juga maksiat yang merosakkan jantung hati, wa tahjubu anhu nural hidayah, dan yang menghalang daripadanya mendapatkan cahaya hidayah, wal iman, dan juga iman. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ini apabila dia melakukan kesalahan, nukitat, dititikkan fi qalbihi, pada jantung hati dia itu, nuqtatun sauda, titik hitam. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia cabut, beristighfar dan juga bertaubat, sukila qalbuhu, disucikan jantung hatinya. Wa in ada zida fiha, kalau dia tambah dosa, ditambah pula titik hitam itu. Hatta ta'luwa qalbuhu, hatta ta'luwa qalbah, sehinggalah menempel dekat jantung hati dia. Wa huwa ar-ran alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan itu adalah ran. Ran ini bukan apa? Petrol kan. Ron 97 bukan. Ran ini maksudnya adalah yang menempel itu, yang menampal. Seperti mana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Bahkan sekali-kali tidak, rana ala qulubihim, menempel, menutup di atas jantung-jantung hati mereka, makanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Setelah kita bertaubat, barulah thumma yujahidu nafsahu ala istikthari min salihati allati tazku biha nafsuh, barulah dia banyakkan amal soleh yang menyebabkan dia itu jadi hatinya itu jadi bersih. Jadi muslim-muslimat, berdasarkan perkataan pengarang ini, memperbanyakkan ibadah merupakan salah satu sebab jiwa kita itu menjadi suci. Banyakkan sedekah, suci jiwa. Banyak, katalah harta tak berapa nak ada, istighfar, puasa, qiyamul lail, tolong orang pun juga dianggap sebagai berikan kebaikan kepada orang lain, itu juga boleh menyucikan jiwa. Baik, sini ada satu soalan. Katalah orang itu bertaubat. Ini menjadi perbahasan para ulama. Katalah dia bertaubat, perlu tak dia mandi untuk menyucikan jiwanya? Perlu tak mandi? Katalah dia dulu kaki arak, kaki pergi clubbing, waliyazubillah, berzina pun biasa dia buat. Tiba-tiba dia bertaubat daripada benda tersebut. Perlu tak dia mandi? Perlu tak dia mandi? Qais bin Asim. Okay, Qais bin Asim. Qais bin Asim masuk Islam. Okay, Qais bin Asim, boleh baca dari punya sejarah itu. Ketika mana dia mengucapkan syahadat, Nabi SAW merintahkan dia untuk mandi dengan sidr, daun bidara. Apakah ini menjadi dalil taubat kena mandi? Jawapannya adalah tidak perlu. Dalam kes ini Qais bin Asim dia masuk Islam. Jadi sunnahnya kalau orang dia itu mengucapkan syahadah, kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, maka sunnahnya itu mandi berdasarkan peristiwa Qais bin Asim. Tapi untuk taubat yang biasa ni, kadang orang pandang zina, mencuri itu satu benda yang perlu taubat. Tapi kadang orang tak pandang mengumpat,
mencela orang, itu merupakan benda yang perlu ditaubat. Jadi semua dosa perlu ditaubat. Okay, ini untuk kita semualah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah, struggle, fina, pada jalanku, maksudnya dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan berikan petunjuk terhadap jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang melakukan melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah katanya apa? Fatazkiyatu wa in kana asluhan nama wal barakatu wa ziyaratul khair fa innama tahsulu bi izalati syarr. Kita sebutkan tazkiyah itu, dia kata asalnya adalah an-nama, kembang, keberkatan dan juga penambahan terhadap kebaikan. Ibnu Taimiyah kata apa? Benda tersebut diperolehi dengan izalati syarr, dengan menghilangkan syarr terlebih dahulu, menghilangkan kejahatan terlebih dahulu. Falihadza sarat at-tazakki yajma'u hadza wa hadza. Ibnu Sa'ad rahimahullah ketika firman Allah balillahu yuzakki man yasha, dia kata bil imani wal amali salih, bahkan Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki, iaitu dengan siapa? Dengan apa? Dengan iman dan juga amal soleh. Bitakhalli 'anil akhlaqir radhilah wa tahalli bisifatil jamilah, iaitu dengan at-takhalli, mencabut dengan akhlak-akhlak yang buruk, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, wa tahalli, dan bersifat dengan sifat yang cantik. Wallahu alam bisawab. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang kita sebutkan, satu sesi 2 bab. Ni bab yang menarik juga. Kalau nak berubah, bab yang ke-6 ni bab yang sebenarnya sangat menarik untuk dibincangkan. Tutup pintu. Tutup pintu apa? Pintu yang membawa, kebiasaannya kalau dia buat macam ini, mesti akhirnya terjerumus kepada benda ini. Dan yang ketujuh, bab yang ketujuh adalah bab mengingati kematian, insya-Allah pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.